Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak kepada para pendengar Radio IKIM untuk kita terus berusaha dan berusaha. Kerana kalau kita lihat bagaimana masa begitu pantas berlalu daripada Rejab, Syaban, Ramadan, dan kini kita berada di penghujung Syawal dan melangkah kita akan masuk ke bulan Zulqa'dah dan seterusnya Zulhijjah. Jadi dalam kepantasan masa, janganlah kita juga menjadi mangsa ketinggalan jauh dengan kedudukan masa yang bergerak. Jadi kita perlu berusaha dan perlu kita ingat bahawa kita mempunyai satu hadaf, satu maksud yang paling besar dan paling utama, iaitu menuntut keredaan Allah. Dan keredaan Allah hanyalah dalam pengabdian diri kita kepada Allah, iaitu atas maksud yang Allah jadikan, iaitu untuk ibadat. Maka dalam muzakarah kita ataupun sesi tahsinul ibadah kita, untuk kita fokuskan bagaimana cara kita nak melaksanakan tanggungjawab ibadat kita kepada Allah. Kerana ibadat ini dia tidak hanya meliputi perkara yang kita kata sembahyang semata-mata, tetapi kehidupan kita 24 jam. Kita terikat dengan satu peraturan hidup. Sebab itu disebut ad-dunya sijnul mu'min. Nabi kata dunia ini penjara. Mana kalau kita tengok banduan dalam penjara, dia terikat dengan peraturan. Maka kita juga terikat dengan peraturan hidup. Bagaimana kita nak letakkan sentiasa hidup kita berada di atas landasan ibadat. Jadi 24 jam daripada lahirnya kita ke alam maya sehingga berakhir kita daripada dunia ini. Maka kita terikat dengan beberapa peraturan hidup. Maka di sana dipanggil hukum-hukum syarak. Iaitu satu peraturan yang kita kena ikut, dan kita tidak boleh sekali-kali menganggap kita bebas untuk melaksanakan ikut suka kita lah. Macam setengah orang kata, saya punya mulut ikut suka saya lah, saya punya mata ikut saya lah, nak tengok ke tak nak tengok ke. Tak, sebenarnya kita, apa yang ada pada kita ni adalah suatu pinjaman yang Allah berikan seketika, dan bila masa Allah ambil. Ramai sudah manusia yang Allah ambil dan dalam mana satu ketika dulu mereka dapat melihat dengan sempurna, hari ini dah tak nampak. Dulu dapat mendengar dengan sempurna, hari ini dah tak dengar. Bahkan dulu dapat bergelak dengan itu dan ini, hari ini dah sudah terbaring. Jadi itulah lumrah hidup. Jadi kita perlu ikat dengan hukum-hukum. Jadi kita ada dua hukum. Satu dipanggil hukum syarak taklifi, hukum syarak yang menuntut kita patuh. Dan satu lagi dipanggil hukum syarak wad'i, hukum syarak yang diletakkan sebagai peraturan kita. Saya nak pergi pada yang pertama, apa yang dipanggil hukum syarak taklifi. Satu hukum yang ditetapkan oleh Allah yang mempunyai kaitan dengan kerja buat kita, perbuatan kita. Maka di sana ada 5 hukum besar yang kita kena jaga. Pertama dipanggil hukum yang wajib, ataupun disebut juga hukum yang fardu, ataupun disebut juga hukum yang rukun. Ini yang pertama, wajib. Yang kedua ialah hukum yang sunat, suatu yang kita disuruh buat, disunatkan kita buat, dielokkan kalau kita buat, itu sunat. Yang ketiga dipanggil hukum haram, ataupun suatu yang ditegah, diminta jangan dan jangan, jauhi, tinggalkan. Yang keempat dipanggil hukum yang makruh, iaitu suatu yang ditegah tapi tidaklah seserius seperti yang haram tadi. Dan yang kelima ialah hukum yang harus. Jadi ini 5 hukum yang ada di keliling hidup kita.
Apa pun yang kita nak buat, kita tak akan lari daripada 1 daripada 5. Apa saja yang kita nak, sama ada makan kita, pakaian kita, kerja kita, hidup kita, mesti 1 daripada 5. Sama ada wajib, sunat, haram, makruh ataupun harus. Jadi kita terikat dengan peraturan. Jadi kalau kita dapat jaga, apa dikata wajib? Benda yang mana kalau kita buat dapat pahala, kita tinggal berdosa. Apa yang dikatakan sunat? Perkara yang mana bila kita buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Tetapi merugikan. Apa yang dikatakan haram? Suatu yang ditegah. Jangan buat. Kalau kita tak buat dengan niat kita betul, dapat pahala. Kalau tidak, tak ada berdosa. Dan apa yang dikatakan makruh? Suatu yang diminta kita tinggal. Kalau kita tinggal dengan niat yang betul, dapat pahala. Kalau tidak, kita tak berdosa. Dan harus suatu yang ada dalam keadaan mana boleh dan boleh. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi, kalau kita lihat di sini, maka kita semua orang, kita perlu faham pada diri kita dan pada anak keluarga kita, ini batas-batas dia. Jadi, kita tak boleh lari. Apa yang kita nak buat hari ini, kita tengok di mana hukum dia. Apakah benda tu diperintah sebagai wajib, atau diperintah sebagai sunat, atau ditegah sebagai haram, atau ditegah sebagai makruh, ataupun dibuka pilihan mana pun boleh, harus sebagai satu apa yang kita nak buat. Jadi kalau kita dapat ini panduan dia, insya-Allah kita berada dalam keadaan hidup yang terkawal. Kita dalam keadaan yang dapat keredaan Allah. Inilah maksud yang kita usahakan, iaitu menuntut keredaan Allah SWT. Dan itulah antara hukum taklifi meliputi wajib, sunat, haram, harus dan makruh. Dan bagaimana pula dengan hukum wad'i? Hukum wad'i ini insya-Allah kita akan perkatakan juga, iaitu sesuatu yang mempunyai kaitan dengan perkara yang kita nak buat. Maknanya di sana ada 5 perkara yang kita akan jumpa dipanggil hukum wad'i. Sebagai contoh, suatu yang disebut sebagai sebab. Ini adalah satu hukum wad'i. Sebab. Contohnya kita kata menutup aurat adalah sebab kepada solat kita sah. Itu sebab. Yang kedua, perkara yang disebut sebagai syarat. Masuknya waktu sebagai syarat kepada sahnya solat. Yang ketiga, suatu yang disebut sebagai mani', iaitu penghalang. Jadi penghalang kepada sesuatu. Kadang-kadang kita buat bila dah selesai tengok, ada halangan dia sebenarnya. Maka itu dipanggil mani'. Yang ketiga, kesahihan amal. Amal kita ni, kadang-kadang kita buat, kita tak tahu. Bila dah lepas, baru kita tahu sahih atau tidak. Contohnya, kita solat berjemaah. Kita tak tahu. Sampai habis solat, barulah imam beritahu, saya sebenarnya lupa ambil wuduk. Jadi kita dah rasa terpinga-pinga. Macam mana kita ikut satu orang yang wuduk tak ada, tapi kita tak tahu. Maka di sini apa yang dikatakan ialah hukum kita sahih. Solat kita sah. Yang batalnya imam. Dan yang kelimanya dipanggil fasid. Itu perkara yang merosakkan. Perkara yang boleh merosakkan. Sebagai contoh, merosakkan solat, merosakkan puasa, merosakkan zakat, merosakkan itu dan ini. Apa halangan dia? 5 perkara ini dipanggil sebagai hukum wad'i. Jadi yang paling penting ialah hukum taklifi tadi. Itu yang kita nak jadikan sebagai satu panduan. Kita bimbinglah anak-anak kita kepada satu kehidupan yang kita berada dikelilingi dengan perintah-perintah, sama ada wajib, sunat, haram, harus ataupun makruh. Tak ada satu benda yang kita buat, kita tak ada hukum. Tak ada. Semua mesti ada hukum dia. Jadi, kalau ada hukum, maka itu yang kita nak tahu. Hidup kita ni kena ada ilmu. Kerana sebab itu dikatakan amalan orang yang tak berilmu ini, dia tak ubah seperti kita buat kemah di atas ombak. Kita pasang pacak kayu, datang ombak runtuh. Macam itulah amalan kita.
tidak akan membawa erti kalau kita buat dengan tidak ada panduan ilmu. Sebab itu ilmu inilah yang kita nak cari hari ini sebagai menjadi pendorong, menjadi lampu suluh untuk kita beramal. Ya, tepat sekali Ustaz. Ilmu itu menjadi panduan untuk hidup manusia ini. Dan saya difahamkan juga hukum wadi'i ini, salah satu kategorinya adalah azimah dan ruksah. Mungkin dapat Ustaz jelaskan? Yes, kita ada dua tambahan dia. Satu dipanggil azimah. Ya, saya. Azimah ni ialah kita buat seperti mana yang dikendaki. Ya. Itu azimah, buat dengan semangat, buat dengan kesungguhan, seperti apa yang dikendaki, selengkap, sesempurna yang diatur carakan kepada kita. Itu dipanggil azimah. Dan ada pun satu lagi dipanggil rukhsah. Rukhsah ni ialah satu kemudahan, satu peluang yang memudahkan kita dalam atur cara. Sebagai contoh, kadang-kadang kita dalam perjalanan jauh, maka kita dirukhsahkan untuk jamak solat, untuk qasar solat, untuk tidak puasa, untuk tidak menghadiri Jumaat dan sebagainya. Itu adalah kelonggaran-kelonggaran. Dan inilah kita tengok keunikan amalan yang Allah buat dalam agama. Dia tidak memberikan kita suatu beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Semuanya adalah satu tahap yang semua orang boleh buat, semua orang boleh laksanakan. Dia tidak terlampau berat untuk semua orang. Okey, satu persoalan lagi Ustaz. Saya berkenaan dengan kalau dalam sepanjang bulan Ramadan, misalnya mandi selepas solat asar dikategorikan sebagai makruh. Sejauh mana kebenaran ni? Ataupun bagaimana? Dia sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab ulama, selepas asar, dia yang makruhnya sebenarnya bukan mandi. Mandi tak ada masalah. Kita kalau kita dengan keadaan puasa ni, badan kita bila dah sampai separuh hari dia jadi lemah, letih, longlai dan sebagainya, maka kalau kita mandi, keadaan akan berubah, menjadikan kita lebih cergas. Kena pula air itu sejuk, dia jadi merangsangkan kelemahan kita tadi. Itu tidak makruh. Sebenarnya makruhnya duduk berendam. Masuk dalam bilik air, maka berendam lama-lama. Itu yang sebenarnya hukum makruh. Dipanggil inrimas. Kalau dalam kitab fiqh disebut, dia kata al-ghuslu bil inrimas. Mandi dengan cara menyelam. Berendam dalam air. Ini bagi orang mungkin sebelah rumah dia sungai ke, ataupun ada laut ke, ataupun kolam ke, maka dia masuk duduk sampai dekat buka baru dia keluar. Itu makruh. Jadi kalau sekadar kita mandi untuk memberikan kecergasan, itu tidak menjadi hukum makruh, tak ada masalah. Bersama dengan pemanggil yang pertama dari negeri Pahang, Puan Ashida, kita dengarkan sejenak. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya sedikit tentang qada puasa. Pernah terjadi kawan saya bersalin selama 1 bulan tak berpuasa. Dari masa dia mengqadakannya, dia berkongsi dengan suami dia. Mana dia buat 15 hari, suami dia 15 hari. Jadi saya tanya dia kenapa. Sebab dia tak ada boleh. Dia kata sebab anak dia pun, dia kata sebab perkongsian bersama. Jadi saya tak pernah mendengar pula benda macam ni. Saya nak tahu ada ke dalil atau memang boleh ke begitu. Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul soalan dulu Ustaz, boleh ya? Ya, sila. Okey, bersama dengan Ros dari Bangi, Selangor. Soalan saya yang pertama, kalau wanita yang dalam uzur, ini dalam haid, boleh tak kalau waktu malam sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah, ini baca secara lafaz lah. Bagaimana pula kalau kita baca Al-Ma'surat pagi dan petang? Mana Ma'surat pun ada petikan daripada surah Al-Baqarah dan lain-lain surah. Soalan yang kedua, kalau kita tak ada wuduk, boleh tak kita pegang Al-Quran dengan berlapis? Okey, terima kasih kepada kedua-dua pemanggil sebentar tadi. Silakan Ustaz. Saya balik kepada soalan yang pertama, berkongsi puasa. Sebenarnya kaedah berkongsi puasa ni tidak ada sama sekali dan tidak wujud. Kita tak pernah berkongsi makan. Kita minta tolong makan untuk saya tengah hari ni. Saya ingat dah
tak nak makan lah, awak tolong makan. Makan bagi lebih, awak 2 kali double makan, saya pun rasa kenyang. Tak ada. Jadi kita tak boleh minta satu orang untuk buat satu kerja yang dia tidak boleh. Kerana dia ada kerja yang kita boleh wakilkan. Ya, saya. Ada kerja yang kita tak boleh wakilkan. Ya. Jadi dalam masalah puasa, dalam masalah solat, dalam masalah haji, ini kita tak boleh nak wakilkan. Mungkin zakat kita boleh wakilkan, tolong ni ambil duit saya, tolong bayarkan, boleh. Tetapi kalau solat, kita tak boleh kata awak tolong solatkan untuk saya. Awak buat zuhur 2 masjid, hari ni pergi masjid sana, besok pergi masjid sini. Jadi tak boleh. Dia mesti kita buat langsung. Jadi kalaupun anak datang hasil perkongsian suami isteri, tetapi bila datang qada, isteri yang kena qada. Ya. Cuma kalau kita nak kata berkongsi di sini, boleh dalam bentuk bila time qada sebulan, suami berkongsi bangun, duduk teman isteri untuk sahur, dan kalau boleh dia pun jalankan ibadat puasa sunat dia sebagai orang kata membantu isteri nanti bila berbuka bersama. Tapi bukan bermakna dia menanggung 15 tak. Isterilah yang kena melaksanakan qada 30 hari dan tidak boleh dan tidak sah seperti mana apa yang dikatakan tadi, berkongsi puasa separuh-separuh atas sebab kandungan. Kerana yang mengandung, dia tak mengandung separuh-separuh. Mana ada suami mengandung kepala, anak isteri pula mengandung badan. Awak separuh, bila sampai keluar nanti awak bagi kita cantum lagakan. Tak, awak satu orang je. Jadi bukanlah suatu yang boleh dan tidak wujud sebenarnya hukum itu. Balik pada masalah yang kedua, orang yang uzur. Jadi perempuan uzur bila tidur malam dia nak baca surah Al-Mulk, hukum dia tak boleh. Nak baca surah As-Sajadah, hukum dia tak boleh. Kalau dia nak baca Al-Ma'thurat, Ma'thurat ni ialah petikan-petikan ayat yang dibaca dengan niat sebagai benteng, untuk membentengkan diri, maka itu boleh dengan petikan ayat-ayat pendek seperti kita baca surah Al-Ikhlas sebelum kita tidur, kita baca surah mana-mana surah Al-Nas sebagai contoh, dipanggil 4 kul, itu boleh surah pendek sebagai, ataupun ayat kursi. Tapi kalau surah Al-Mulk, satu surah yang panjang, surah As-Sajadah satu surah yang panjang, dengan suara itu suatu yang dianggap telah mencabuli kehormatan Al-Quran dan itu adalah haram. Dan mengenai dengan pegang Al-Quran, kita tahu Al-Quran adalah satu kitab yang sangat berbeza dengan kitab-kitab, dengan buku-buku, dengan apa saja. Maka kehormatan Al-Quran hendaklah diberi dan tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Dengan sebab itu tanpa wuduk, dalam keadaan uzur, tidak boleh kita pegang walaupun dengan cara kita alaskan tangan kita dengan sesuatu. Sebenarnya kita tak boleh pegang walaupun dengan beralas kain, kita angkat dengan guna kain. Bahkan kita angkat meja yang di atasnya Quran, atau kita ketepikan meja yang di atasnya Quran untuk ke satu sudut, itu semua adalah hukum dia haram, tidak boleh dan dianggap sebagai mencabuli kehormatan Al-Quran. Okey, sebenarnya sebentar tadi Puan Ros telah menyebut tentang Al-Mathurat, ya Ustaz. Seperti mana yang kita ketahui, Al-Mathurat ini mempunyai keistimewaannya tersendiri bagi mereka yang mengamalkannya. Adakah dibolehkan amalan Mathurat ini selain daripada pagi dan petang, waktu malam, adakah dibolehkan? Boleh dia. Al-Mathurat ni beberapa petikan-petikan ayat yang dipilih oleh alim ulama berlandaskan kepada hadis-hadis baginda. Kerana baginda ada baca ayat-ayat tertentu pada masa-masa tertentu. Jadi kita nak jadikan dia sebagai benteng untuk kita. Tak kiralah pagi ke, petang ke, malam ke. Dengan niat sebagai, dipanggil tahassun, sebagai bentengkan diri. Contohnya kita baca ayat kursi untuk bentengkan diri kita daripada gangguan. Kadang-kadang ada jin, syaitan ataupun ayat-ayat apa yang kita baca. Maka kita nak supaya kita tidak diganggu, tidak diusik. Maka itu boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim sendiri. Sehingga disebutkan kalau kita nak tidur malam, kita baca 21 kali. Seperti mana apa dalam mafhum hadis, 3 kelebihan besar yang kita akan dapat. Pertama, kita akan dapat satu perelakan, satu benteng daripada gangguan jin dan syaitan. Yang kedua, rumah kita itu selamat daripada gangguan
kecurian. Tapi jangan tak kunci rumah. Dan yang ketiga, Allah selamatkan kita daripada masalah penyakit mati tiba-tiba. Jadi ini adalah amalan bismillah. Walaupun bismillah itu memang ayat Al-Quran. Tapi dibaca dengan niat sebagai benteng, boleh bila-bila masa. InsyaAllah ya. Dan kita bersama dengan dua pemanggil yang seterusnya. Kita kumpul lagi soalannya. Ustaz, bersama dengan pemanggil dari Damansara, Kuala Lumpur. Okey, saya nak tanya. Katakan kalau saya tengah solat. Okey, sepatutnya itu rakaat sepatutnya itu rakaat yang terakhir. Tapi saya bangun. Dah siap qiyam apa semua. Boleh tak duduk balik ataupun nak kena rukuk dan macam biasa? Kita dengarkan soalan dari Encik Jaafar pula dari Ipoh Perak. Saya ada dua soalan sebenarnya. Yang pertama tentang solat. Saya muskil dari segi tangan ketika sujud. Ketika sujud, adakah tangan kita nak letak bersama dengan muka ataupun tangan bagi pihak laki-laki diletakkan di tengah antara kepala dengan pusat? Saya tak pasti yang tu. Yang kedua, soalan saya tentang puasa. Jika saya nak mengqadakan puasa yang telah saya tinggal, tetapi saya tak sure berapa lama saya kena qada atau berapa lama yang saya telah tinggalkan, macam mana ulasan daripada Ustaz, minta tolong. Kalau boleh, saya nak mengqadakan puasa saya yang lepas-lepas. Terima kasih. Okay, nampaknya soalan pada minggu ini lebih menjurus kepada solat dan juga puasa. Silakan Ustaz. Ya, saya. Mengenai dengan solat tadi. Satu orang dah solat 4 rakaat. Jadi dia telah buat satu kesilapan. Dia sangka bahawa mungkin baru 3. Kerana kita punya kaedah. Bila kita berlaku satu keadaan yang mengelirukan 3 atau 4. Maka kita selagi tidak ada satu kata putus yang meyakinkan, kita kena ambil yang kecil. Iaitu 3. Kita pun bangun. Apabila satu orang dah bangun, tiba-tiba dia dapat keadaan yang cukup meyakinkan bahawa dia dah cukup 4. Makna bangun ni dah 5 sebenarnya. Bukan lagi 4. Memang dah cukup 4 dan yang bangun ni sudah terlajak. Makna bila dia dah terlajak, apakah langkah berikutnya? Dia dah sedar bahawa benda dah lebih. Jadi nak duduk ke nak teruskan? Jadi jawapannya kita kata wajib dia duduk. Jangan sekali-kali dia lajakkan terus. Kalaulah dia bangun dalam keadaan dia terganggu dengan keadaan keliru tadi, bila dah berdiri tegak, teringat bahawa benda tu dah lebih. Jangan, walaupun dia sudah habis baca Fatihah baru teringat. Ataupun dah sampai nak rokok baru teringat. Apapun keadaan, dia kena duduk semula. Jangan dia bertindak untuk teruskan. Dia ingat dah Fatihah nak habis ni, perhabiskanlah Fatihah. Dah habis Fatihah, rokok je lah. Tidak saja. Maka kalau dia mengambil langkah untuk meneruskan juga, dengan dia tahu bahawa benda tu dah cukup, dia teruskan juga. Dengan sengaja, solat dia batal. Jadi tak boleh kita tambah dan teruskan. Kerana kaedah kita ialah bila dapat sesuatu yang meyakinkan benda dah cukup, jangan kita lajak. Kerana menambah rukun dalam solat dengan sengaja batal. Bila solat kita batal, habislah. Sebab itu bila kita teringat dalam kita baca Fatihah, dah 4 pun tadi, terus duduk. Ataupun kita belum ingat, bila sampai dah habis Fatihah kita rokok, teringat, dah 4 tadi, terus duduk. Jangan kita i'tidal, jangan kita teruskan benda lain. Kerana itu boleh membawa kepada batalnya solat. Soalan kedua ialah mengenai dengan tangan. Kita bila sujud, kita kena ingat dalam solat, ada beberapa jenis binatang yang disebut. Dalam solat ni pun ada. Kerana solat-solat kita ni kalau kita lakukan dengan bentuk mana yang tidak menepati syarak, maka dia akan jadi seperti binatang. Dan disebut sebagai ada beberapa jenis binatang yang diumpamakan Nabi. Contohnya binatang yang disebut seperti anjing. Anjing ni kalau kita tengok bagaimana anjing depan rumah, dia akan duduk dengan tangan dia dan siku dia ke bawah. Maka itu dipanggil duduk anjing. Maka itu makruh. Ataupun turunnya satu orang daripada berdiri ke sujud. Dia turun dengan keadaan mana? Diturun tangan dulu, kemudian baru diikuti dengan lutut. Maka itu macam unta.
maka unta itu pun makruh. Ataupun ada orang solat dia bergerak-gerak. Macam ekor kuda bergerak-gerak. Dia tak bergerak sampai tahap membatal, tapi bukanlah pergerakan itu pergerakan yang dia tak boleh kawal. Kalau tak boleh kawal tak ada masalah. Macam contohnya kalau kita kesejukan, itu pergerakan kita tak boleh kawal. Tapi ada orang kononnya menjadi lebih khusyuk, maka dia gerak-gerakkan kepala. Dia goyang-goyangkan kepala. Maka itu boleh kawal. Dia buat. Maka itu adalah makruh. Jadi dengan sebab itu, balik saya pada sujud. Bila kita sujud, kita jangan letak tangan bertepatan dengan telinga. Ataupun antara telinga dengan bau. Tetapi sebaliknya, letaklah bertepatan dengan bau kita. Jadi orang laki-laki tangan dia dalam sujud diangkat. Berbanding dengan perempuan, bila sujud tangan dia dirapatkan ke tanah. Bila rapat ke bawah ke tempat sujud, orang laki-laki kita angkat. Sehingga dikatakan kalaulah dalam kita solat anak kita cuba merangkak masuk bawah, dia boleh keluar di sebelah yang lain. Begitu kedudukan dia. Dan akhir sekali mengenai dengan soalan tentang puasa. Satu orang kata, saya tak ingat dah berapa. Ini bukan satu jawapan ataupun satu ungkapan seseorang. Boleh kata mudah, saya tak ingat. Saya tak ingat. Kita diberi akal yang waras. Patutnya kita perlu duduk seketika dan mengimbas semula. Kita pasti boleh ingat sebenarnya berapa lama yang kita telah tinggalkan puasa. Apa yang hari yang kita tinggalkan puasa. Macam contoh kita berhutang dengan seorang. Takkan kita tak ingat kot? Kita berapa yang kita ambil hutang. Ataupun kita beri hutang pada seorang. Takkan kita tak ingat orang ni pernah kita bagi dia hutang. Kita ingat. Sebenarnya kalau kita ambil sikap bertanggungjawab, kita boleh ingat. Kita tak boleh kata saya tak ingat dah berapa hari saya tinggal puasa. Tak boleh. Kita kena ingat semula dan kita atasi dengan qada puasa. Sebaik-baiknya kita buat catatan, Ustaz. Ya, saya betul. Tinggal tu. Okey, baiklah. Saya ingin menarik perhatian Ustaz mengenai apa yang Ustaz sebutkan tadi, hukum taklifi itu salah satunya sunat. Saya pernah terlintas Ustaz, dipanggil solat sunat hari Isnin ataupun solat sunat malam Isnin. Adakah wujud solat sunat sebegini? Sebenarnya dia tidak ada solat sunat ni dia dua. Sama ada solat sunat yang dipanggil bersebab ataupun solat sunat yang dipanggil berwaktu. Contoh sunat yang bersebab ialah sunat hajat, sunat taubat, sunat safar, sunat ihram. Ini semua bersebab. Ada lagi satu solat sunat yang berwaktu. Sunat duha, sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Jadi tidak ada dalam jumlah solat sunat yang berwaktu ni. Sunat Khamis tak ada, sunat Isnin pun tak ada, sunat siang pun tak ada, sunat malam pun tak ada. Yang ada ialah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni satu solat yang kita boleh buat bila di waktu-waktu yang bukan waktu haram. Contohnya di lewat malam kita buat dia punya niat dia satu je. Usalli Allah, sahaja aku solat Allahu Akbar. Tak sebut berapa rakaat, tak sebut apa pun nama, kan dia sunat mutlak. Allahu Akbar, berapa nak buat. Berapa panjang buat, tak ada masalah. Cuma afdal kita buat dua. Itu sunat mutlak. Jadi sunat malam Khamis atau malam Jumaat itu tak ada. Tak ada. Ya, saya. Terima kasih Ustaz, dan kita bersama dengan pemanggil dari Ipoh Perak pula, Encik Din. Keluarga kita yang telah meninggal dunia. Lepas tu kita nak masa tu kita kecil lagi lah. Jadi kita dah besar baru kita sedar yang kita nak solat, kita tak sempat solat jenazah yang hari tu. Jadi boleh tak kita buat solat jenazah selepas itu? Okay, silakan Ustaz. Baik. Mengenai dengan solat jenazah orang yang dah meninggal. Jadi beberapa perkara yang disebut tentang solat jenazah ini. Antara yang paling muktamadnya ialah bila seseorang itu mati, ini berlaku kematian. Mungkin anak ataupun saudara yang dapat tahu kemudian. Sekarang ni alhamdulillah kita ada komunikasi yang begitu canggih, kita boleh tahu dalam masa yang singkat, kita boleh tahu. Dulu tak tahu. Kadang-kadang dah lama mungkin macam mana keadaan. Kita kata syarat
yang membolehkan seorang itu melakukan solat jenazah ialah ketika mana kematian berlaku, dia seorang yang sudah mukallaf. Dia seorang yang sudah mukallaf. Dia memang dah lebih daripada umur. Makna mukallaf ni dah baligh dan mumayyiz, berakal. Maka berlaku kematian, dia tak tahu. Setelah 10 tahun dia di luar negara atau beberapa tahun dia balik, tanya, maka orang kata itu dah meninggal. Maka dia nak buat solat jenazah, boleh. Kalau katakan dia dapat berita orang yang dia nak jumpa, mana tanya pakcik ni tak ada. Orang kata dah meninggal lah 3 tahun lepas, dia boleh buat. Syarat masa 3 tahun masa meninggalnya jenazah tu, dia mukallaf. Jadi kalau anak dia tak diberitahu, setelah dia besar, barulah dia dapat tahu bahawa bapa yang sebenarnya telah lama meninggal. Atau ibu yang melahirkan dia telah lama meninggal. Dia sekarang berada bersama dengan keluarga angkat. Jadi dia ingat dia nak buat solat jenazah ghaib. Hukum dia tak boleh. Kerana masa ibu dia meninggal, atau bapa dia meninggal, atau saudara dia meninggal, dia bukan mukallaf. Jadi bila dia bukan mukallaf, dia tak boleh buat solat ghaib. Jadi solat ghaib ini syarat dia, bila dapat tahu, walaupun jarak dia, ada orang kata 40 hari, ada yang kata 2 bulan. Tapi secara muktamadnya ialah ketika kematian berlaku, dan tidak berlaku sesuatu yang mana kecuaian dia. Jangan dia dengar mati sebulan, dia buat tak tahu je. Sampai dah cukup setahun baru dia nak buat solat ghaib. Itu tak boleh. Tapi kalau dia dapat tahu, terus dia buat. Dan ketika itu kematian yang mana berlaku, dia sudah mukallaf. Maka boleh dia buat. Tapi kalau macam sekarang ni, macam soalan tadi, bapa dah meninggal lama. Baru dia dapat tahu, baru orang beritahu, ini bapa angkat kamu. Bapa sebenarnya kamu, bapa tu dah meninggal lah. Maka dia nak buat solat ghaib, solat jenazah, hukum dia tak boleh. Sama juga kalau kita pergi Madinah. Saya dengar ada kawan-kawan bila pergi Madinah, sampai dekat makam Nabi, dia nak buat solat ghaib jenazah ke atas baginda, kerana kata dia baginda dah wafat. Maka sedangkan kewafatan baginda berlaku, dia belum ada lagi dalam dunia maya ini. Maka kita kata tak boleh kita buat solat ghaib, solat jenazah atas seorang yang telah meninggal ketika kita tak ada lagi dan tak wujud lagi. Tak boleh. Itulah prasyaratnya ya. Dan kita kena lebih adil Ustaz. Itu adalah soalan daripada pemanggil. Beralih pula ke laman Facebook. Mungkin mohon reaksi daripada persoalan ini. Dari Nur Muhammad. Saya ada satu soalan. Jika kita tidak mampu solat berdiri, adakah boleh kita solat duduk tetapi duduk di atas kerusi? Apa yang saya tahu, duduk yang dikendaki adalah duduk bersila atau duduk tahiyat. Bagaimana Ustaz? Solat, kalau kita tak boleh solat dalam keadaan berdiri. Ini pun satu perkara yang perlu saya perkatakan. Kebanyakan kita tengok di masjid-masjid hari ini memang sudah jadi satu trend. Ada kursi-kursi yang disediakan dalam masjid. Jadi ada orang, dia boleh berjalan bebas sana sini. Tiba datang solat, dia duduk. Itu tak betul sama sekali. Kalau solat fardu, berdiri adalah satu daripada rukun solat. Kalau membaca Fatihah, kita terima dia rukun wajib baca. Kalau rokok itu rukun wajib baca. Berdiri lurus juga adalah rukun kepada rukun solat. Bahkan dia bercampur antara rukun dan syarat. Berdiri itu rukun dan berdiri juga adalah syarat untuk mensahkan bacaan Fatihah dia dan sebagainya. Jadi kita kata kalaulah dia tak mampu berdiri. Kalau berdiri mungkin dia akan jatuh terhumban. Maka dia terpaksa duduk. Duduk macam mana kita kata boleh. Dia dalam banyak pilihan. Boleh dia duduk bawah, itu paling afdal. Duduk macam tahiyat awal. Ataupun duduk macam tahiyat akhir. Yang mana rokok dia rokok biasa, ditundukkan kepala, sujud dia lebih bawah sikit. Dan kalau dia mampu, dia sujud macam biasa. Boleh juga dia solat duduk atas kursi. Macam hari ni duduk atas kursi tak ada masalah. Dia memang dia tak boleh solat berdiri lama. Badan dia agak lemah. Dia berdiri sekejap je dah mula goyang, dah mula nak tumbang, maka dia duduk. Rokok macam biasa, tunduk sikit. Sujud dia kena sujud macam biasa. Jadi boleh duduk dalam apa bentuk sekalipun. Sama ada atas kursi ataupun duduk di bawah, duduk bersila, menghulur kaki, ataupun duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Cuma daripada afdal duduk ialah duduk seperti tahiyat awal. Ini kalau solat fardu. Tapi kalau solat sunat,
kita boleh duduk, tak ada masalah. Walaupun berkemampuan berdiri, kita duduk atas kursi. Rokok, tunduk, sujud, kita buat macam biasa. Kita tak boleh nak mengisyaratkan dalam sujud, melainkan kalau hilang kemampuan kita. Okey, mengikut kesesuaian dan kemampuannya. Ustaz, Ya, saya. terima kasih kepada Umila. Soalannya, 2 orang imam yang solat jemaah bersama isteri masing-masing di dalam bilik yang berlainan tetapi dalam satu rumah dalam waktu yang sama. Misalnya solat maghrib. Sahkah solat itu disebabkan satu kawasan ada 2 imam? Hukum dia tidak sah Okey. kalau mereka solat di bilik yang berlainan. Katakanlah rumah tu ada 2 bilik, suami di bilik depan, isteri di bilik belakang. Ya. Antara bilik dengan bilik dinding. Mungkin cermin yang menampakkan isteri pada suami, Ya. yang menampak ataupun suara yang boleh sampai kepada suami, kepada isteri dengan solat suami, tapi mereka terhalang dengan dinding. Jadi kalaupun ada tingkap, tetapi disebabkan dinding ada, maka dinding ni menjadi penghalang solat. Maka perlu ada satu pintu yang terbuka, yang mana boleh menghubungkan imam dengan makmum. Makna makmum ni boleh bergerak ke depan. Okey. Dalam satu bilik yang ada pintu yang terbuka, maka itu boleh. Kalau pintu yang tertutup ataupun dinding tidak memandai dengan cermin ataupun tingkap, hukumnya tidak sah. Okey, kita bersama dengan 2 lagi pemanggil sebelum kita menutup rancangan Tahsinul Ibadah pada minggu ini. Dari Tini Kajang. Saya nak tanya berkenaan dengan hukum berpudah ketika solat, yang mana tabirnya jarang. Tabir dalam surau atau masjid itu jarang. Okey, seterusnya dari Encik Muhammad dari negeri Kedah. Okey, saya nak tanya Ustaz berkenaan dengan solat jemaah. Okey, anak saya belum umur dalam 10 tahun. Saya ingat belum balik lagi. Lepas tu dia boleh tak jadi imam untuk saya punya solat, untuk solat jemaah? Ataupun kalau tak boleh, bolehkah saya duduk di belakang dia tapi ikut dia, tapi bukan jadi imam, bukan makmum dia? Okey, silakan. Yang kedua, Ya, saya. pasal kedudukan dalam saf di masjid. Kanak-kanak bolehkah duduk di saf utama? Sebab apa, ada satu ketika saya diberitahu kanak-kanak tak boleh duduk di saf utama, dia kena duduk di belakang. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Puan Tini dan juga Encik Muhammad. Silakan Ustaz. Puan Tini tadi tanya tentang ludah. Ya. Berludah. Berludah dalam solat, kadang-kadang perlu dia ludah. Contohnya bila ada sesuatu yang menghalang bacaan, seperti kahak dah keluar. Jadi kahak ni bila dah keluar dalam mulut, kalau ditelan batal, kalau disimpan mengganggu, dia kena ludah, dia kena buang. Maknanya kalau dia ada macam kain ke apa saja, kalaupun di pakaian, kerana ludah tu bukan najis, kahak tu bukan najis, dibuang dekat pakaian dia dan solat. Jangan dia telan dan jangan disimpan kerana mengganggu bacaan. Kadang-kadang wajib kita, ada kala kita dalam solat kita terhidu sesuatu sehingga kita terpaksa ludah. Ada makanan di celah gigi, buang. Jangan kita biarkan benda tu sampai kita telan, itu boleh merosakkan solat kita. Mana ludah ni boleh kita ludah, kalaupun di atas tisu. Cuba kalau dalam masjid jangan di atas kapet, maka kapet tu harta masjid, maka itu membawa kepada ganggu jemaah. Kalau dulu masjid dulu zaman-zaman baginda adalah pasir, ludah dan timbus, itu tak ada masalah. Tapi sekarang dah jadi kapet, maka kita kena jaga kebersihan kapet. Balik pada soalan yang kedua mengenai solat berjemaah dengan imamkan anak yang umur 10 tahun. Hukum dia boleh. Kita katakanlah hari ini banyak orang telah menghantar anak-anak untuk belajar agama, sehingga anak mempunyai kelebihan. Boleh menghafal Quran, boleh baca dengan baik. Maka bapa ni masih dalam keadaan tak berapa nak selesa bacaan dia nak minta anak tu jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Imam kepada bapa. Ada sahabat di zaman baginda, seorang sahabat yang telah baginda lantik jadi imam di ketika usia baru umur 6 tahun. Jadi boleh anak tu jadi imam kepada bapa dan ibu kalau anak tu walaupun belum balik. Yang penting dia mestilah mumayyiz. Dia tahu kanan, kiri dan dia tahu bacaan wajib, Fatihah dan sebagainya, maka hukum dia boleh dan boleh. Okey, terima kasih Ustaz, dan mungkin saya berikan Ustaz seminit saja menyimpulkan tajuk perbincangan kita hari ini. Baik, saya terus mengajak kepada para pendengar bahawa kita ambillah kesempatan ruang yang disediakan oleh IKIM yang begitu cantik
cantik dan luas untuk apa saja maklumat pengajian kita yang kita nampak alhamdulillah tersusun cantik sepanjang seminggu, sama ada siaran langsung ataupun ulangan. Mudah-mudahan kita terus menuntut ilmu, kerana ilmu itu adalah cahaya dan ianya akan menerangi jalan hidup kita untuk menuntut keredaan Allah SWT. Okey.